forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Ketua Pemuda UMNO yang mengadakan pertemuan semalam. Kononnya untuk bedah siasat. Saya baca sedikit detail di masyarakat ini ni. Tindakan agresif jika pemimpin tak endah suara pemuda UMNO. Ketua Pemuda UMNO Dr. Muhammad Akmal Saleh berikrar untuk membawa suara ahli-ahlinya dari sisi bedah siasat yang dijalankan malam ini mengenai kemelu 6 pilihan raya negeri baru-baru ini kepada perhatian pemimpin tertinggi parti itu. Okey, mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir. Dia akhirnya nanti tak komen macam biasa. Tak nampak Ketua Pemuda UMNO turun ke serang di Saudara Azizul Abdul Hamid. Dia kata tak nampak Ketua Pemuda UMNO serang Azmin di Hulu Kelang. Itu keadaan, saudara. Saya katakan dan semua orang tahu semalam ada pertemuan dianjurkan oleh Pergerakan Pemuda. Saudara, Pergerakan Pemuda mengadakan pertemuan semalam. Cuma yang hairannya, yang agak menjadi tanda tanya saya, kenapa dibuat di luar bangunan UMNO? Kenapa tidak diadakan di PWTC? Itu rumah UMNO. Sedangkan Ketua Pemuda sering mengatakan, ini rumah kita. Jadi nak membincangkan sesuatu, mestilah dibincangkan dalam rumah kita, bukan di luar. Dan tutup dan sebagainya. Jadi dalam keadaan begini, saya merasakan bahawa apakah ada agenda, tapi bagaimanapun kenyataan daripada Ketua Pergerakan Pemuda, Dr. Akmal, dia kata apa saja dapatan daripada kenyataan semalam itu akan disampaikan dalam mesyuarat Majlis Tinggi UMNO. Jadi saya nampak gayanya, saya setujulah kalau pemuda harus bersuara garang, harus menyatakan pandangan dan pendapat pemuda. Itu memang sikapnya pemuda. Dulu pun saya dah bercakap saudara, bahawa seringkali pemuda dia tak sealiran dengan pimpinan. Daripada dulu lagi saudara. Tetapi bukan untuk menjahanamkan parti. Dan bagaimanapun tidaklah ada ketetapan mahu supaya pemuda menuntut agar presiden turun, presiden mengundurkan diri, tak ada. Tapi bagaimanapun, mungkin pemuda ada juga suara-suara yang ingin mereka suarakan. Kerana dapatan mereka sepanjang musim pilihan raya negeri yang baru lalu, kadang-kadang peranan pemuda seolah-olah dilihat sepi dan sebagainya. Memanglah pemuda dalam keadaan letih, marah juga bila menghadapi kekalahan, tapi pemuda tidak akan melampiaskan kesalahan itu kepada pimpinan semata-mata. Jadi semua ahli UMNO, semua warga UMNO wajar memikul tanggungjawab ini, saudara. Sebab itu dia kata kalaulah, menurut kata Iqmal, kata Dr. Iqmal, dia kata kalaulah saya ini penyebabnya UMNO kalah, dia kata tak apalah, dia pun rela untuk letak jawatan, katanya. Bagi saya itu jawapan berkias. Bagaimanapun yang paling penting sekarang adalah survival party. Itu yang perlu ditangani, saudara. Dan sekarang ni, saudara, memang belum lagi usai. Dah masuk 7 hari. Hari dah seminggu lah, hari Sabtu, Jumaat. Sabtu, Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dah 6 hari, saudara. Masuk hari 7 hari dah. Selepas kita gagal untuk mendapat 3 negeri. 3 negeri dah ada, iaitu Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang. Tapi Kedah, Kelantan dan Terengganu tak dapat digapai. Malahan kalah teruk di Terengganu, iaitu 32-0, saudara. Dan dengungnya masih berterusan. Yang minta supaya presiden letak jawatan, presiden berundur dan sebagainya. Dan saya banyak orang mengatakan, pada saya ada yang setuju, ada yang tak setuju, ada yang pro dan kontra. Cuma saya nak jelaskan, saudara. Bila bahtera berada dalam suasana yang terumbang-ambing di lautan bergelora, tak sewajarnya kapten kapal ataupun nahkoda meninggalkan kapalnya. Itu perlu dihayati. Dan apa yang disuarakan oleh pemuda semalam, cuma saya tak dengar bagaimana pembelaan harus dilakukan oleh pemuda. Kerana mereka harus sedar, presiden diserang habis-habisan. Pemuda sepatutnya berada di barisan hadapan membela bapanya. Bukan membiarkan keadaan begitu saja. Orang mengatakan itu, ini macam-macam, pemuda seolah-olah sepi. Tidak ada pembelaan yang matang, yang mantap. Selalu saya katakan berbeza dengan parti-parti yang lain. Hari ini juga saya mendengar kenyataan daripada salah seorang ahli anak muda keadilan. Dia marah, kata warga UMNO yang membiarkan presidennya sendirian. Apabila presiden diserang, mereka banyak bersikap berdiam diri dan mendengar saja. Dia kata ini tak berlaku dalam parti keadilan. Itu benar, saudara.
Dalam parti keadilan, kalaulah presiden diserang, saya rasa berjujur mereka akan membela. Berbeza dengan pendirian pemuda UMNO, berbeza dengan pendirian putih UMNO, begitu juga wanita UMNO. Kita selalunya kena ada spediko atau semangat kekitaan. Apabila presiden diserang, kita harus mempertahankan, bukan mengiyakan. Saya bukan niat untuk membela saya, tapi bagi saya saranan untuk minta supaya Datuk Zaid meletak jawatan ataupun berundur. Kebanyakannya datang bukan daripada UMNO. Yang datang daripada orang luar. Daripada mereka yang meninggalkan UMNO. Mereka yang tersisih. Ini keadaannya. Dan warga UMNO melayan. Mungkin sebab itulah anak muda daripada Parti Keadilan, mereka pun mengatakan, apa benda ni? Apa hal dengan warga UMNO? Yang bercakap soal kepimpinan dalam UMNO, bukan warga UMNO. Saudara, nak bercakap, sepatutnya buatkan segera. Satu pertemuan di peringkat cawangan, di peringkat bahagian. Adakan satu referendum, satu perbincangan secara khusus. Jadi kita bukan menangani apa yang orang kata. Yang bercakap secara lantang. Yang minta kita letak yang presiden berhenti atau letak jawatan, Tuan Sri Muhyiddin. Dia bukan ahli UMNO. Dia memang nak melihat UMNO ni lingkup. Dia mahu melihat kehancuran UMNO. Itu keadaannya. Dan pemuda, puteri, wanita sepatutnya mesti tegas. Harus berada di barisan hadapan. Ni bapa dah kena maki ni. Rumah kita dah sekarang ni macam-macam orang serang. Orang baling dengan macam-macam. Dengan najis apa semua. Dan kita masih berdiam diri. Saya hairan. Saya tetap membela rumah saya. Apa orang nak kata pun katalah. Dan sebab itu saya kata berkali-kali saya cakapkan. Bahawa kadang-kadang saya lebih menghormati warga daripada keadilan. Mereka kalau diusik saja parti mereka, mereka bingkas bangun. Kalau diusik saja pimpinan mereka. Apa saja berlaku. Saudara, malahan waktu Datuk Anwar Ibrahim terkurung di penjara pun, mereka berada di barisan hadapan. Mereka tak pedulilah berlantan ke, gas pembelih mata ke, ataupun semburan air gatal. Mereka tak boleh, mereka redah. Sebab sesuatu yang menyentuh pimpinan mereka. Tapi pemuda UMNO macam mana? Puteri UMNO macam mana? Kita harus menangkis sekarang ni. Sekarang ni presiden sedang diserang. Dan semua tahu kenapa mereka menyerang presiden. Matlamat mereka apabila presiden tidak ada memimpin UMNO, maka ada calon lain yang kononnya mahu dibawa masuk untuk memimpin UMNO. Dan orang ini mestilah berpihak ke sebelah sana. Matlamatnya nak menjatuhkan kerajaan. Ini keadaannya, saudara. Saya rasa sewajarnya warga UMNO sedar dan faham tentang percaturan politik. Dan yang suruh letak jawatan, saudara, orang luar. Tak, saya tengoklah orang macam apa ni pemain-pemain media. Media sosial. Bukannya mereka bersimpati atau sympathizer kepada UMNO. Tidak. Mereka dari awal, dari dulu lagi, tidak bersama dengan UMNO. Mereka yang mengambil sikap keluar daripada UMNO. Jadi kalau kamu dah keluar daripada UMNO, sibuk hal umat UMNO ni apa hal? Why? Kenapa anda nak ambil kisah? Biarlah kami, cara kami. Soal kami menang ke, UMNO kalah ke, UMNO terterak ke, biarkanlah. Ini tidak. Oh, kena presiden letak jawatan. Apa hal? Saya tidak hairan kalau mereka suruh, UMNO dah kalah, UMNO begitu. Okeylah juga. Tapi kalau suruh berhenti, apakah saranan anda itu ikhlas? Apakah saranan anda itu nak memperlihatkan supaya UMNO ini dapat diperbaiki? Tidak. Matlamatnya lain, tak ada saya. Untuk melihat UMNO semakin teruk. Saya bersetuju, saudara Hariza Ina. Dia kata ahli UMNO hanya berlagak, sombong, takbur, bongkak. Itu yang ada. Dan mereka selalu memikirkan soal jawatan. Ada jawatan, siap diri. Presiden kena serang, diam. Yang mereka fikirkan, bila kuliah dipegang jawatan, ada peluang. Saya dah bercakap berkali-kali saya. Rumah UMNO ini bukan tempat, bukan ladang untuk mengaut keuntungan. UMNO sedang dalam proses untuk menghadapi serangan demi serangan yang dilakukan oleh orang. Yang mereka nak menguburkan. Kalau boleh, mereka nak kapankan UMNO ni terus. Itu matlamat mereka. Yang kita boleh percaya buat apa? Di mana sifat membujur lalu melentang patah? Mana? Saya hairan sekarang ni. Dan saya juga nak cakap terus terang saya. Malam saya terima, tadi pun saya terima teman-teman yang pengamal media sosial. Mereka mengatakan sepanjang pilihan raya di 6 buah negeri itu lagi, pemain-pemain atau penggiat media sosial yang simpati pada UMNO tak ramai. Dan saya rasalah Biro Penerangan kena memikir sesuatu lah. Datuk Azalina, saudara Lokman Adam kena memikirkan sesuatu. Kena dipertingkatkan. Bukan kita tak ada kalangan ini medsos, pengamal yang ada. Tapi
keterlampiran ke depan kadang-kadang disepikan. Saya mengalaminya, bukan saya tak alami. Malahan sekarang ni kalangan mereka berapa ramai yang turun ke gelanggang, yang menyesing lengan. Semuanya mengharapkan ada imbuhan baru sanggup turun. Tak ada imbuhan tak mau turun. Sikap ini perlu dikikiskan. Dalam perjuangan kita tak perlu lagi menunggu ada tak ada wang. Ini tidak. Tak ada peruntukan. Buat macam mana nak pergi? Saudara, saya sendiri turun ke gelanggang, saudara. Ya, sekuat kami UMNO kuburkan, kami tubuhkan semangat Pak Penang. Saudara, jangan cari alasan, saudara. Jangan kita cari alasan. Perlu diperbaiki balik. Saya melihat sepanjang musim pemilihan dulu. Saudara, tak ramai kawan-kawan yang turun. Saya pergi ke seantero Melaya, saudara. Pergi ke Kelantan, pergi ke Terengganu, pergi ke ke Kedah, pergi ke Negeri Sembilan, berada di Negeri Selangor. Yang tak pergi, betul terang saya kata saya tak sampai ke Pulau Pinang. Tapi sampai saya pergi, lain tak ada. Bila berbual dengan mereka, peruntukan tak ada lagi lah, bos. Peruntukan. Ini keadaannya. Saudara, sekarang ni orang cakap, kekalkan Zahid senang kami nak bungkus. Belum pasti, saudara. Belum pasti. Saya tahu, saudara, memang tak senang dengan Zahid Hamidi. Kerana Zahid Hamidi lah orang yang menggagalkan puak-puak tertentu untuk mengampas jawatan Perdana Menteri. Saya tahu mereka marah, dendamnya terlalu mendalam terhadap Presiden UMNO. Dan saya sebagai warga UMNO, saya bangga kerana mempunyai seorang Presiden yang berani. Biarpun bila dituduh dengan macam-macam tuduhan yang dikenakan, dia akan menghadapi secara anak jantan masuk ke mahkamah. Menang, kalah, soal lain. Betul, salah, soal lain. Kita tunggu keputusan mahkamah. Jangan pula kita buat andaian. Tapi hairannya, ini ahli-ahli UMNO sendiri buat. Kerana ada tuduhan, maka kena letak jawatan. Puncanya, kerana Zahid Hamidi dituduh. Itu senanglah, saudara. Besok naik orang lain, tuduh lagi. Kena letak jawatan juga. Apa punya tergeliat mereka ni. Jadi sepatutnya kita satu hati. Dan sudah sampai masanya, saya rasa, saudara, agar warga UMNO kembali pada muhasabah diri. Bagaimana kita sukarnya dulu. Saudara, terus terang saya katakan, zaman saya pemuda dulu, kami sukar. Saudara, My Press, terima kasih sekuntum mawar merah daripada saudara. Saudara, jadi kami dulu sukar. Bukan senang. Untuk mempertahankan UMNO, kita pada seluruh seantero, saudara. Bukannya 1, 2, 3 tempat. Tak ada perbelanjaan, tak ada penajaan, tak ada siapa pun sendiri keluar belanja demi perjuangan. Tapi hari ini tak ada ini peruntukan ya, Atan Kudus, terima kasih. Sekuntum mawar merah, Atan. Tak ada peruntukan, tak nak turun. Apa hal ni korang ni? Duit. Lain tak ada. Memang kita tahu keperluan, wang itu perlu. Tetapi bagi saya, kalau dah berjuang, soal duit, soal lain. Saya kadang-kadang naik angin juga, saudara. Sebab itu, saya menyantuni apa kata Yang Mulia Tengku Adnan, Tengku Mansur selaku Bendahari UMNO. Dia kata pasca PRN masih lagi jadi perbincangan. Jadi dia kata saya menyeru semua pihak termasuk kepimpinan pelbagai peringkat hinggalah kepada anggota parti akar umbi agar tidak terpengaruh dengan anasir negatif yang menyalahkan satu-satu pihak dengan kesan pada akhirnya hanya akan memburukkan keadaan. Memang itu yang sedang mereka lakukan. Yang suruh Zahid Hamidi berhenti ni bukan orang UMNO, orang di luar UMNO. Yang mencomotkan pemikiran kita ni orang luar. Yang kita nak terpengaruh apa hal. Sebelum dapat jawatan, bagai narak saya akan berjuang. Saya semalam saya bercakap, saya terus terang saya katakan. Sama ada saya ulangi lagi. Mungkin anda bosan mendengar pencerahan saya, tapi bagi saya faktor yang menyebabkan berlakunya perpecahan di kalangan warga UMNO tidak lain tidak bukan kesan daripada pemilihan dalaman parti. Itu kesannya yang paling besar sekali. Apabila kita baru melakukan pemilihan dalam 7-8 bulan yang lalu, pemilihan Ketua Pemuda UMNO Malaysia, pemilihan Esko Pemuda UMNO Malaysia, pemilihan ketua-ketua bahagian, pemilihan ketua-ketua pemuda bahagian, pemilihan ketua wanita, ketua putri, esko wanita, esko putri, semua 7-8 bulan lalu bagai nak bertanding. Dan bila bertanding selalunya yang menang. Ini pihak yang menang lah akan mengatakan, mengungkapkan kata-kata cukup manis. Saya menerima berterima kasih pada sidang perwakilan
kerana memilih saya sebagai ketua pemuda, kerana memilih saya sebagai ketua puteri, ataupun kerana memilih saya sebagai ketua wanita. Wa imma kerana memilih saya sebagai ketua UMNO bahagian. Dan saya berserulah bahawa dalam keadaan begini, kita santuni semula, kita rapatkan sap, cari bulu ayam, akhirnya bercantum semula. Amallah sikap biduk lalu kiambang bertaut. Podah! Pembohong! Falase punya ucapan. Sebab selepas saja mereka menang, berlaku pemisahan. Kerana bertanding jawatan itu pakai cai. Ini orang ketua bahagian. 1, 2, 3, 4. Timbalan siapa, naib siapa, jawatan kuasa siapa. Ini orangnya sebelah pihak yang ketua bahagian yang menang. Bagi pihak ketua bahagian yang kalah, ketua bahagiannya, timbalannya, naibnya, bawalah kepada jawatan kuasa. Dan ada berpuak dalam tu. Sebab itu saya katakan bahawa akhirnya mereka yang bertanding untuk menghidupkan demokrasi ini dicemburui sepanjang masa oleh pimpinan yang ada. Saya mintalah kalau boleh berhentilah sikap begitu. Saya rasa sikap inilah yang menjahanamkan parti kita. Dan saya tak tahu nak cakap macam mana dengan Presiden. Presiden harus memikirkan kaedah supaya pertandingan dalam parti tidak terjadinya perpecahan. Kerana masing-masing bertanding, lain tak ada cara. Bukan berlumba-lumba untuk memberi khidmat bakti. Sewajarnya mereka masuk dalam pertandingan, menawarkan jawatan untuk berkhidmat, membantu kepimpinan untuk menghidupkan aura UMNO. Ini tidak. Dapat jawatan, senyap. Kalau ada jawatan, mula cari menteri-menteri daripada UMNO nak minta projek. Alhamdulillah. Hari ini, dengar kenyataan yang amat-amat pada menteri. No more. Berhenti semua itu. Projek-projek kerajaan tidak akan diberi secara politik ataupun untuk diberi political fund. Tak ada. Saudara Edi Tahir cari-cari bulu ayam, celup tepung, goreng. Kita makan. Itu keadaannya, saudara. Nah, saya benarnya saya jadi amarah. Saya menyampah. Saya meluat. Tengok pihak-pihak yang akhirnya menyalahkan satu orang. Kalah saja Presiden salah. Bila kita hilang 2/3 dulu, kalah saja. Jatuhnya pada 2004, menang UMNO sehebatnya. 158 kursi UMNO Barisan Nasional menang. Parlimen 2004. Dijajalah Pak Allah yang terbaik. Bila datang 2008, pemilihan pilihan raya, hilang penguasaan 2/3. Pak Allah kena letak jawatan. Siapa yang pakar menunjuk jari saya? Sekarang ni dia ada badan luar. Turun Pak Allah, naik Datuk Seri Najib. Dijajalah calon yang terbaik. Akhirnya, kalah pilihan raya. Bila kalah pilihan raya, budak hitam tu, Datuk Seri Najib, mesti letak jawatan. Mesti bertanggungjawab atas kekalahan ini. Datuk Najib, dia okey, dia berhenti. Kemudian, apa jadi? Sekarang ni jajalah, bosku terbaik. Rindu zaman Datuk Najib. Dah. Inilah wajah-wajah yang membawa kerosakan dalam UMNO. Suka menunjuk jari. Dia apa dia buat? Saya lihat kenyataan-kenyataan yang dikeluarkan. Di sini saya kata sebab itu saya bersetuju dengan Ketua UMNO Bagalah Had Datu. Beliau menyantuni dan dia turun daripada Sabah, dia turun ke Semenanjung, turut berkempen. Yang lain mana? Saya turun ke gelanggang saya, bukan saya tak turun, sebab itu saya boleh bercakap. Sebab itu saya boleh menyatakan apa saja yang saya nak cakap. Kerana saya lihat dengan mata kepala saya sendiri. Dan sekarang ni bertambah lagi kebosanan saya. Lain tak ada, Zahid letak jawatan. Apakah dengan Zahid letak jawatan UMNO boleh baik semula? Melainkan mereka bila Zahid jatuh, maka dilakulah gerakan untuk menjatuhkan kerajaan hari ini. Kerajaan yang sedang berperang untuk memerangi budaya rasuah. Ini yang sedang dilakukan oleh Sultan Ibrahim. Kerajaan yang sedang menangani derita rakyat. Ini yang sedang mereka lakukan. Sekarang ni tonjal dua-dua. Zahid Hamidi mesti letak jawatan. Anwar Ibrahim mesti letak jawatan. Saya kata, gila apa dia orang ni? Takkanlah dalam masa satu tempoh begini mesti 2-3 kali Perdana Menteri. Kita bukan tak pernah rasai bagaimana paritnya ekonomi negara apabila pilihan raya pimpinan Dr. Mahathir 22 bulan. Kemudian naik Tan Sri Muhyiddin. Apakah warga yang terlibat dalam perniagaan itu berjaya meningkatkan perniagaan mereka? Begitu juga Ismail Sabri. Dengan keadaan sekarang lain tak ada. Mereka suka menunding jari.
Apa yang kamu lakukan? Dulu saya ingat lagi saudara, jangan fikirkan apa yang UMNO boleh berikan pada anda. Fikirkan apa sumbangan anda pada parti. Ini tidak dihayati. Masing-masing bercakap, lasik-lasik menyalahkan orang lain. Saudara, ini keadaan. Dan kita boleh terpengaruh dengan cakap orang. Ini yang saya hairan, saudara. Ini yang saya haram. Kena ingat, saudara, kapal tak karam lagi. UMNO masih ada. Warga UMNO masih lagi berada di anjung kuasa bersama-sama dengan Yang Amat Perdana Menteri untuk menangani derita rakyat. UMNO masih ada lagi, saudara. Bukan kita kalah semua. Dan tidak ada satu pun calon UMNO yang kita turunkan hilang wang pertaruhan. Berbanding dengan parti lain. Berjujur, ada yang 18 orang hilang wang pertaruhan. Ada yang 26 orang hilang wang pertaruhan. Ramai yang hilang pertaruhan. UMNO tak ada. Retinya UMNO masih disantuni oleh rakyat. Masih ada tempat. Cuma rakyat seberhilangannya merasakan terkejut apabila adanya warga UMNO sendiri yang melakukan sabotaj sama sendiri. Kenapa? Pertama sekali, marah sebab dia tidak dipilih dalam ini pertandingan pemilihan jawatan kuasa bahagian. Itu puncanya saya. Begitu juga kalau bertanding ketua cawangan, kalah ketua cawangan, bawa diri. Mengaku sebagai ahli UMNO, tapi balun dari belakang. Ketidakpuasan hati itu kerana bertanding jawatan di peringkat cawangan, UMNO yang terpaksa memikul. Bertanding peringkat bahagian, kalah jawatan ketua bahagian, kalah timbalan ketua bahagian, kalah naik ketua bahagian, kalah jawatan kuasa bahagian, tak mau campur. Biarlah dia orang buat kerja. Pandai sangat. Itu sikap yang merosakkan parti. Saya, Saudara Azminuddin, jika ada ahli UMNO menyuruh saya letak jawatan, dia kata, sepatutnya mereka tinggalkan UMNO. Saya setuju pandangan Azminuddin. Saya lebih suka, biarlah ahli UMNO yang rasa begini, okey, isytihar. Saya tidak bersetuju lagi, saya dengan ini keluar daripada parti. Terus tak apa, tak ada masalah, saudara. Biarlah kami merawat luka-luka yang kami alami. Cukup-cukuplah UMNO ini dikecewakan. Cukup-cukuplah rumah UMNO ini dipalitkan dengan pelbagai tuduhan. Sudahlah, bapa presiden kita dimaki, dituduh macam-macam, saudara. Dan di mana pembelaan kita? Selalu saya katakan, kita kalau bapa kita orang kata macam-macam, kita anak yang tidak bacul. Kita akan membela. Ini tidak. Saudara Mimpi Rashid, tuan ni nak PIK lagi ke? Saya bukan soal nak PIK, saya bercakap soal UMNO. Saya tak pentingkan soal lain, soal rumah UMNO. Memanglah sekarang ni, saudara. Saudara, ini keadaannya. Bila ada sikit masalah, salahkan orang lain. Salahkan kepimpinan. Apakah anda berhebat? Dan saya nampak gambar, bukan tak ada macam-macam lah kita ada. Masih lagi berhubung kait dengan orang yang di luar. Mereka yang telah digantung. Orang ini. Macam-macam lah. Guna isu Datuk Najib lah. Kalau boleh, jangan undilah Perikatan Nasional. Jangan undi UMNO. Mereka sendiri. Saya haraplah Presiden melihat gerak-gerik ini. Cukup-cukuplah kita mengalami suasana begini. Kita jangan jadi macam mana apa yang berlaku di Iraq, saudara. Apa yang jadi di Iraq, saudara? Apabila saat Iraq menghadapi getirnya, Saddam Hussein digulingkan dan akhirnya dia digantung. Sekarang ni baru cakap, Saddam Hussein the best. Macam sekarang ni lah. Bila Datuk Najib berada di belakang jeruji besi, rindu zaman Najib. Datuk Najib yang terbaik. Bosku, kenapa tak dibela bosku? Anda ni bagi saya lah, mencari alasan demi alasan. Selalu saya katakan, logic for convenient. Saya kadang-kadang bila dapat cakap benda begini, saya berpeluh sikit, saudara. Sebab apa? Saya dah semakin bosan. Semalam saya pergi ke rumah UMNO, saudara. Saya pergi ke rumah UMNO, saya tengok rumah UMNO tu dengan hati yang terbakar. Geram kerana sikap warga UMNO sendiri. Jadi sekarang ni, saudara, di hadapan kita, inilah masa dalam 3 tahun ini, saya berharap yang sudah tu sudah. Jangan kemudian nanti saya balun nanti malam-malam. Saya tak maulah menyebut satu persatu siapakah mereka yang bersifat sebagai parasit dalam UMNO. Saya ingatkan dah bersih, rupanya ada lagi. Yang tinggal sekarang ni adalah mereka yang mementingkan diri. Kalah jawatan ketua bahagian, dah tak sokong.
Kalah jawatan Ketua Pemuda UMNO bahagian. Biarlah dia pimpin terus. Biarlah dia bawa pemuda. Yang mana dengan saya tak keluar. Kita tunggu mahal, kita tunggulah. Tak payah tolong. Itu keadaan. Sepatutnya, kalau mereka negeri, mungkin daripada wilayah Persekutuan, daripada negeri Perak, daripada negeri Pahang, saudara, daripada negeri Johor, daripada Melaka, sepatutnya berbondong-bondong membantu teman-teman kita yang sedang berjuang di perbatasan pertandingan pilihan raya negeri. Tak ada. Kemudian di peringkat negeri pula, kerana tak dapat jadi calon, lagi melakukan sabotaj. Ada pula konon-kononnya, apa-apa pun, mestilah melalui ketua perhubungan. Mestilah birokrasi itu nak diwujudkan. Ini berlaku di Kelantan. Saya cakap terus terang. Saya turun ke Kelantan, saya nak berbual, nak berbincang, nak membuat live dengan warga yang bertanding. Tak dapat kelulusan daripada perhubungan negeri. Kononnya kerana kita nak keluarkan manifesto. Manifesto apa bendanya? Apakah saya ni warga nak merosakkan parti? Fikirlah. Bengong sebengong-bengongnya dia orang ni kadang-kadang. Saya marah, saudara. Dan marahan mereka, adakah mereka diterima oleh rakyat Kelantan? Kita turun untuk membantu. Itulah sikap yang ada. Yang akhirnya rakyat pun muak. Orang macam ini menunjukkan birokrasi. Belum lagi berkuasa penuh. Gamaknya kalau dah menang itu hari, mungkin dilantik sebagai Menteri Besar dan sebagainya, gamaknya mereka yang mengepung. Itu yang membuatkan keadaannya. Rakyat tidak boleh menerima sepenuhnya. Sedangkan semangat rakyat di Kelantan berkobar-kobar untuk mahu bersama dengan UMNO. Sebab itu tidak ada seorang pun calon daripada UMNO yang hilang orang pertaruhan. Sikap birokrasi. Puan Salmiah Ahmad, penyamun yang nak jatuhkan Presiden UMNO. Memang betul. Saya bersetuju dengan anda. Sebab mereka sekarang ni, apa kenyataan Datuk Anwar Ibrahim? Sibukkanlah diri anda, uruskanlah perbicaraan yang sedang dan bakal anda halami di mahkamah nanti. Itu kenyataan Perdana Menteri. Bukan hanya sebagai Anwar Ibrahim, sebagai Perdana Menteri. Dia mengingatkan, lebih baik fokus daripada suruh orang letak jawatan, suruh UMNO punya presiden letak jawatan. Benda ni saya tak habis-habis lagi. Masih lagi saya dengar. Bukan tak ada. Puteri UMNO, salah kau itu, salah kau ini. Saya turun, dulu bila kita ada pilihan raya, macam mana di Melaka? Di Melaka, kita satu hati saya. Kerana waktu itu tidak ada pemilihan. Tidak ada pemilihan di peringkat bahagian. Diatur, okey, bahagian ini jaga anak angkat situ. Warga-warga UMNO semua balik situ. Daripada Sabah turun membantu. Saya ingat lagi saya, Bung Mokhtar lah. Saudara Datuk Yaakob Khan. Turun bawa ahli-ahli daripada UMNO daripada Sabah untuk membantu. Sekarang ni, apa yang berlaku, saya lihat kebanyakan di 6 negeri itu sepi. Tidak ada rangsangan. Memang ada, tapi rangsangan itu untuk membangkitkan semangat. Tak ada. Apa yang terjadi? Dia macam di negeri Selangor. Saya cakap terus terang, saya turun ke Gombak. Jumpalah satu dua orang. Saya anak angkat di sini. Saya turun ke Kemaman. Adalah 3-4 orang. Sedangkan saya dah bagi tahu Kemaman itu adalah kunci. Berjayanya di Kemaman, berjayalah di Terengganu. Tak ada siapa nak kalau dah Kuala Lumpur daripada bagai-bagai membantu. Tak ada. Tapi bila kalah, presiden yang salah. Jadi apa yang anda lakukan? Saya haraplah ini pengajaran lah. Ini sekarang. Tak apalah, saudara nak menyindir saya. Kekalkan saya untuk mudah kami kalahkan. Belum pasti, jangan buat kerja Tuhan, saudara. Bagi saya melihat warga-warga daripada parti lain, mereka tak sebegitu. Tak dapat pilih jadi calon pun, cuma adalah sedikit. Ada sedikit saya dengar rintihan macam di Kelantan, bila calon yang tak dipilih sebagai calon dalam parti PAS, memberontak. Adalah 1-2 orang. Tapi tidak berlaku pada benda ini berlaku dalam UMNO, boleh katakan di banyak tempat. Kerana tak dapat jawatan, kerana tak dapat dipilih jadi calon. Malahan ada pula jadi calon merasakan ni. Okey, contoh komen saya lah. Bagi saya, kekalahan UMNO ni biasalah. Kita berbual kawan dengan PH. Satu lagi, bukan kerana Zahid. Kerana kita lihat UMNO kurang menyerang pihak lawan. Yang duk menyerang pihak lawan ni saya tengok Rafizi, Anwar Ibrahim sendiri. Kalau kita tengok pemimpin UMNO jarang-jarang yang duk menyerang Muhyiddin, menyerang Haji Hadi.
Yang duk menyerang pun kita nampak habis kot pun macam pula madam lah kot. Dia agresif sikit. Yang lain-lain saya tak nampak lah menyerang. Kita ni bila berlawan ni menyerang. Tak boleh bertahan je. Kalau bertahan je, kalah lama-lama. So, kita kena menyerang musuh. Bagi kita boleh menang masa PRN itu. Okey tuan-tuan. Mari terus menyokong kajian Perdana PRN Rahim. Assalamualaikum.